主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. 非常感谢上帝，也非常高兴看到许多弟兄姐妹们，他们得到救恩，今天接受洗礼跟坚信礼。 Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita melihat betapa banyak saudara-saudari kita yang hari ini telah menerima baptisan kudus dan disidi. 上帝用他的信实、他的慈爱带领我们。 Dengan kasih setia, Dia memimpin dan mengasihi 我 kita. 们进入第六个月，今年的6个月第1个礼拜， Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Juni. 所以我们要使用一段的时间，从尼希米记来学习有关我们教会的侍奉。 Kita akan merenungkan dari kitab Nehemia terkait dengan pelayanan di gereja kita. 在前面的几个礼拜，我们会从尼希米记学习几个章节，来学习有关尼希米的记载跟我们教会侍奉的相关。 Dan beberapa minggu ke depan kita akan merenungkan, mempelajari beberapa kitab Nehemia terkait dengan pelayanan kita, terkait dengan apa yang kita lakukan di gereja kita. 今天我们从第1章来学习， Hari ini kita mempelajari pasal pertama 就是讲到我们应该拥有一个意向， temanya adalah kita harus memiliki satu visi. 是借着这个意向，我们能够克服我们一个状态，就是现状的状态，就是我们落在英文所说的 status quo 里面，太舒服的状态里面，我们就不能发展。 Kalau kita memasuki satu status quo, satu situasi di mana kita sudah merasa nyaman, kita tentu tidak bisa lagi berkembang. Dan dengan tema ini kita akan mempelajari dari kitab Nehemia. 我们还没有读经之前，我们先做一个祷告。 Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. 天父上帝，我们感谢你， Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 我们知道我们今天能够来到你的面前是你的恩典。 Karena anugerah-Mu lah saja Tuhan kami boleh datang ke hadapan-Mu pada siang hari 我 ini. 们为着许多弟兄姐妹接受洗礼、坚信礼献上感谢。 Kami bersyukur kepada Engkau karena beberapa saudara-saudari kami yang telah menerima sakramen baptisan kudus dan sidi. 我们现在要读上帝的话语， Dan saat ini Tuhan kami mau membaca 求 firman-Mu. 上帝高摩你2位仆人， Engkau urapilah kedua hamba-Mu ini. 也高摩每位听到的弟兄姐妹 Juga 们， Engkau urapi setiap jemaat yang duduk, yang mendengarkannya. 帮助我们明白你的话语， Tolong kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. 也帮助我们顺服你的话语。 Dan juga kami taat patuh kepada firman-Mu. 祷告感谢奉主耶稣基督的名， Berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，我们要看尼希米记第1章1到11节。 Hari ini kita mau membaca Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. 我们单单用印尼文来念这一段的经文。 Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia saja. Nehemia pasal 1. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintahnya. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa, hamba-Mu itu demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali
dan membawanya ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang ikhlas takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu terkasih, 假如你的年龄跟我差不多一样， jika engkau berusia hampir sama dengan usia saya, 还是你是40岁以上的， ataupun engkau telah berusia 40 tahunan ke atas, 你们应该知道这个是什么？ engkau tahu ini apa? 这个就是当时的手机 Nokia 手机。 Itu adalah ponsel, telepon seluler Nokia pada saat itu. 20年前， 20-an tahun yang lalu, 这个 Nokia 品牌的它的这个手机能够控制世界手机的市场40%。 20-an tahun yang lalu, handphone Nokia ini, dia menguasai pasar hampir 40% di dunia pada saat itu. 但是谁知道， Tapi siapa yang menyangkanya? 今天这个品牌已经被人抛弃了。 Brand atau merek ini sudah hilang dari peredaran. 你问今天的年轻人， Engkau tanyalah kepada anak-anak muda saat ini. 知道 Nokia 是什么吗？ Engkau tahu apakah Nokia itu? 啊，这边有 No， 知道吗？ Tahukah engkau? 啊，不知道啊。 Tidak tahu. 啊，这个是你公公的电话。 Ini adalah ponsel daripada kakek-kakekmu. 弟兄姐妹们，为什么这个公司这个手机会倒闭、会失败？ Engkau tahukah kenapa handphone Nokia ataupun perusahaan Nokia bisa hilang dari peredaran? 在一个专文里面有一个这个 Nokia 前任的 CEO 这样写。 Ada satu artikel yang dikatakan oleh mantan CEO Nokia demikian. 他说：“我们没有做错什么事 Kami 情， tidak melakukan kesalahan apapun, 但是不知道因做什么原因，我们一直亏本。 namun entah kenapa kami gagal. 我们没有做错什么， Kami tidak melakukan kesalahan apapun. 但是我们不知道为什么我们失败。 Kami tidak tahu kenapa kami rugi dan kami gagal. 接下来有人对这个人的话这么说 Ada orang berkomentar demikian. ：‘对的，你们没有做错什么， Benar, engkau Nokia tidak melakukan kesalahan apapun. 但是你们也是没有，还是忽略了做你们应该做的事情。’ Tetapi satu hal, engkau lalai melakukan apa yang engkau seharusnya lakukan. 所以从这个故事里面，我们学习到一个功课： Kita belajar satu dari cerita Nokia ini. 原来这个公司落在一个叫做 status quo 的情况里面， Rupanya Nokia pada saat itu mereka terjebak jatuh di dalam satu status quo. 他们陷入一个情况，他们太舒服了。 Satu kondisi status quo di mana mereka merasa nyaman dan di dalamnya mereka merasa ada zona nyaman. 所谓的舒适区，他们就没有创新的精神。 Di dalam status zona nyaman itu, mereka tidak lagi memiliki semangat untuk berkembang. 他们就不想怎么样再发展。 Tidak ada inovasi, tidak ada pengembangan lagi. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们从这个故事里面学习到一个功课： Satu pelajaran dari cerita Nokia ini. 我们不可以落在我们所谓的 status quo 里面。 Kita pun tidak boleh jatuh atau terjebak di dalam kondisi status quo. 到这里，我们也是会问一个问题： Dan di sini kita bertanya, 同样的情况是否能够发生在教会里面？ apakah hal yang sama bisa terjadi di dalam gereja juga? 换一句话来讲， Dengan perkataan lain, 我们的教会是否被人离开，还有关闭吗？ apakah gereja bisa tutup kemudian ditinggal oleh orang-orang? 理论上来讲， Secara teori, 普遍上的教会就是属灵的教会，永远不会关闭。 secara pengertian global, gereja adalah sebuah tubuh Kristus yang tidak mungkin bisa hilang ataupun ditutup. 因为耶稣基督就是普遍性的教会的头， Karena Kristus adalah kepala gereja yang secara global itu. 所以普遍性的教会永远不会失 Oleh sebab 败。 itu gereja global tidak mungkin akan gagal. 有耶稣基督在里面掌 Karena 管。 ada Kristus Yesus di dalamnya menguasainya. 但是当我们回到我们实践的日常的生活里 Tapi 面， ketika kita kembali ke realita hidup sehari-hari, 我们能够看到有各地方的教会会关闭， kita banyak melihat gereja-gereja lokal mereka ditutup.
你们可能去过欧洲， engkau pernah pergi ke Eropa, 你们能够看到许多的很彷徨、很大卷的教会，最后被关闭。 banyak gereja mereka beralih fungsi ditutup, gereja-gereja yang besar dan megah. 现在变成餐馆， Hari ini mungkin sudah menjadi restoran 还是博物馆， atau menjadi museum. 更惨的变成别的宗教的敬拜所。 Lebih mengenaskan itu menjadi tempat ibadah bagi agama-agama lain. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Oleh sebab itu saudara-saudari terkasih, 以上的故事给我们一个很重要的提醒： ada sebuah teguran yang keras bagi kita yang belajar dari cerita hari 我们 ini. 的教会 GKY Puri Indah 在前面应该做什么？ Apa yang perlu GKI Puri Indah gereja kita ini lakukan di masa datang? 这一方面， Di satu sisi, 我们不希望我们的教会好像这个 Nokia 还是这个欧洲的教会一样。 tentu kita tidak mengharapkan gereja Puri Indah sama seperti perusahaan Nokia atau gereja-gereja di 我们不 Eropa. 希望人家离开我们的教会，跟我们的教会关闭。 Kita tidak ingin orang-orang jemaat kita meninggalkan gereja kita sehingga gereja ditutup. 但是在另外一个方面， Tapi di pihak lain, 我们也不要陷入在 status quo 的情况里面 kita，jangan jatuh terjebak di dalam kondisi status quo. 我们不要进到舒适区里面，我们就没有做什么，自满，觉得我们的情况是差不多好了。 Janganlah kita jatuh ke dalam status quo, kita merasa nyaman di dalam zona nyaman itu. Kita sudah tidak perlu melakukan apa-apa karena gereja kita baik-baik saja. 因此，我们要靠着上帝的恩典， Oleh sebab itu harus bersandarkan kepada anugerah Yesus, Tuhan. 我们要一直在教会里面创新发展。 Kita di dalam gereja harus terus berkembang dan melakukan hal-hal yang baru. 要创新发展，我们再问一个问题 Dan untuk itu kita bertanya, ：GKY Puri Indah，我们的教会应该做什么？ apakah yang perlu dilakukan oleh gereja kita GKY Puri Indah? 当然，我们能够做很多的东西， Banyak hal yang bisa kita lakukan. 我们也是能够做很多的东西， Dan kita perlu dan kita bisa melakukan banyak hal. 我们需要做很多的东西。 Banyak hal yang akan kita lakukan. 但是我们要问另外一个更重要的问 Tapi 题： satu hal lain yang lebih penting yang harus kita pertanyakan. 上帝要我们做什么？ Apakah yang kehendaki Tuhan untuk kita lakukan? 换一句话来讲，我们要知道上帝的心意是什么， Dengan perkataan lain, kita harus tahu isi hati kehendak Tuhan. 我们要寻找上帝的心意。 Kita harus mencari kehendak hati Tuhan. 上帝对我们教会的心意是什么？ Apakah kehendak Tuhan terhadap gereja kita? 当我们顺服上帝的心意， Ketika kita taat dan patuh kepada kehendak Tuhan, 靠着上帝的心意力量来走的时候， dengan kekuatan dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan kita berjalan, 上帝会保守我们的 Tuhan 教会。 kita bisa akan melindungi gereja kita. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 我们教会能够找得到上帝的心意吗？ bagaimanakah kita bisa menemukan kehendak hati dari Tuhan? 还是换一句话来讲，是否我们的教会有没有侍奉的意向？ Apakah dengan perkataan lain gereja kita sudah memiliki satu visi pelayanan? 我们教会存在的原因是什么？ Apakah makna eksistensi daripada gereja kita? 我们在这里建教会，我们的目的是什么？ Apakah tujuan kita mendirikan gereja kita? 我们有意向吗？ Apakah kita mempunyai visi? 我们有目的吗？ Apakah punya tujuan? 当然有。 Tentu saja kita punya itu. 弟兄姐妹们，透过很长的祷告， Melalui pergumulan doa yang panjang, 透过上帝的带领， melalui penyertaan daripada Tuhan, 我们对我们的教会的意向的梦想是这样： inilah visi daripada gereja kita GKY Puri 我们的 Indah. 教会成为一个地方， Sebuah tempat 当上帝耶稣基督真正的门徒聚集一起， agar murid-murid sejati Yesus Kristus bisa berkumpul. 他们在这边成长，他们在这边侍奉 Di 上帝。 dalamnya mereka bertumbuh dan melayani. 所以这个就是耶稣基督真正门徒聚集的地方。 Inilah tempat murid-murid sejati Yesus berkumpul. 我们在这里一起成长， Kita bertumbuh bersama, 成长以后我们就侍奉上帝。 dan setelah kita bertumbuh, kita melayani Tuhan. 接下来我们问， Dan kita bertanya, 什么是叫做耶稣真正的门徒？ apakah murid-murid sejati Yesus? 什么是真正的门徒？ Siapakah murid-murid sejati Yesus? 假如我问你，你是真正的门徒吗？
kalau saya bertanya kepada engkau, apakah engkau murid-murid sejati 你是 Yesus? 真的门徒吗？ Apakah engkau murid sejati Yesus? 当然是真的门徒， Tentu 不是 engkau menjawab ya. 啊，没有人要承认我假的门徒，没有。 Tidak ada satupun yang ingin menjadi murid palsu Yesus. 但是我们怎么样衡量一个人是真正的门徒，一个是假的门徒？ Bagaimana kita bisa menilai, membedakan seorang murid sejati daripada murid bukan sejati? 我相信你还记得我在这里讲过，我们 GKI Puri 有2个口号。 Engkau ingat, saya pernah di sini mengatakan ada 2 slogan untuk GKI Puri Indah. 第一个就是 GKI Puri Peduli， 这 Yang 个 pertama 啊 adalah GKI Puri Peduli. 不离堂会，我们以爱关怀。 Dengan kasih GKI Puri Indah peduli. 第二就是 GKI Puri 门长告不离堂会为主的人。 GKI Puri menjangkau. 所以透过这2个口号，能够总结到我们存在的意义。 Dengan 2 slogan ini membantu kita untuk mempertahankan eksistensi daripada gereja kita. 我们知道每个人来到这边就是要聚集一起， Kita tahu semua orang datang ke sini untuk mau berkumpul. 透过整体的成长，我们就侍奉上帝。 Dengan jemaat yang bertumbuh, kita bisa melayani Tuhan. 我们每一个人在这边侍奉，在这边敬拜的人有2个特征。 Ada 2 karakteristik kalau kita datang untuk beribadah di sini. 第一就是向内，我们要彼此关怀。 Pertama, secara internal ke dalam kita harus saling memedulikan. 这个地方成为受伤的人能够得到医治。 Di dalam gereja adalah tempat orang-orang yang merasa dilukai ataupun terluka, mereka mendapat penghiburan. 教会就是软弱的人能够得到力量的地方。 Di tempat inilah orang-orang yang lemah mendapat kekuatan kembali. 教会就是伤心的人能够得到安慰。 Orang yang sakit hati, orang yang terluka, mereka mendapat penghiburan. 这个是叫做不离堂会，以爱关怀的意思。 Inilah GKI Puri Peduli. 所以我们希望我们每个人来到这边， Dan kita berharap semua orang, setiap orang yang datang ke sini, 好像回家一样， bagaikan mereka pulang kembali ke rumah. 在家里我们得到温暖的爱。 Di dalam rumah kita mendapat kasih yang menjaga, 我们能够得到真诚的关怀， perhatian yang sungguh-sungguh. 我们也是希望这个地方训练弟兄姐妹们出去传福音。 Dan juga kita berharap gereja ini melatih kita, membina kita agar kita boleh keluar dan menjangkau. 对还没有信主的人有一个爱心， Orang yang belum percaya kepada Tuhan, kita mempunyai hati yang penuh dengan kasih. 热心的向他们传福音。 Dengan hati yang bersungguh-sungguh kita mau mengabarkan Injil kepada mereka. 所以关怀、 Memedulikan, 传福音， menjangkau atau mengabarkan 这 Injil. 个就是我们教会的特征， Inilah karakteristik atau visi dari gereja 这 kita. 个就是我们教会的意向。 Inilah visi slogan gereja kita. 弟兄姐妹们，当然有了意向而已不够， Mempunyai visi saja itu tentu tidak cukup. 我们需要努力来达到这个意向。 Kita harus bekerja keras untuk mendapat atau merealisasikan visi ini. 所以要行出这个意向，我们要依靠上帝， Untuk menjalankan visi ini tentu kita harus bersandar kepada Tuhan. 也依靠每一位的弟兄姐妹们。 Dan juga berharap kepada setiap jemaat yang ada di sini. 我们不能说只有领袖在教会的领袖们才做来行出这个意向。 Tidak bisa kita harapkan hanya pemimpin-pemimpin gereja yang menjalankan atau merealisasikan visi ini. 我们每一位弟兄姐妹需要参与， Setiap dari kita perlu terlibat di dalamnya. 我们也是需要支持，每一个人需要支持这个意向，使这个意向能够成为一个事实。 Dan kita mengharapkan dukungan dari setiap orang, support dari semua orang agar ini bisa direalisasikan. 我们怎么样推动弟兄姐妹们能够参与这个意向？ Bagaimana kita menggerakkan agar jemaat semua bisa menjalankan visi gereja Puri Indah ini? 我们回到我们今天所念的经文， Mari kita kembali kepada firman yang tidak kita baca hari ini. 从经文里面我们看到尼希米得到一个意向， Kita melihat bahwa Nehemia di sini mendapat satu visi, 就是重造、重建这个耶路撒冷的城墙。 yaitu visinya merestorasikan atau membangun kembali tembok Yerusalem. 但是当时这个城墙被毁坏， Pada saat itu tembok
tembok Yerusalem dirusak. 当我们一直看这个尼希米记的时候， Kalau kita membaca kitab Nehemia terus di 最后 pasal selanjutnya, 最后尼希米能够带领犹太人重建这个前场。 dan kita melihat Nehemia bisa membawa bangsa Yahudi untuk memperbaiki kembali tembok Yerusalem ini. 不单单重建这个城墙， Bukan hanya merestorasi 也 tembok, 能够恢复他们属灵的情况。 tetapi yang penting bisa merestorasi kehidupan kerohanian daripada umat Israel pada saat itu. 所以这个也是给我们一个很重要的功课 Dan。satu pelajaran penting yang kita peroleh 当我们在教会侍奉的时候， ketika kita melayani di gereja, 我们建筑物是很重要， pembangunan itu bukan sesuatu yang paling penting, 但是我们也需要复兴教会灵命，这个信徒的灵命。 yang lebih penting adalah kebangunan rohani daripada setiap jemaat kita ini. 所以尼希米不单单重建这个耶路撒冷的城墙， Nehemia bukan saja merestorasi tembok Yerusalem, 他也是带领犹太人得到属灵的复兴。 dan juga dia menuntun memimpin bangsa Israel, mereka dibangunkan kehidupan kerohanian mereka. 今天从尼希米的经历，我们学习2个功课。 Dua pelajaran yang kita bisa petik dari cerita Nehemia ini. 第一， Pertama, 我们的功课就是每个会友要爱他的上帝的教会， pertama jemaat harus mencintai gereja Tuhan, 要实行上帝给我们的意向。 mau menjalankan visi yang Tuhan berikan kepada kita semua. 每一个会友应该爱上帝的教会。 Setiap jemaat harus mencintai gereja Tuhan. 从以上的故事，我们读到 Dari cerita Nehemia di atas, 尼希米很热爱的爱这个犹太人。 Nehemia betapa mencintai umat Israel. 当他听到这个耶路撒冷的城墙被毁坏的时候， Ketika dia mendengar bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar dan rusak, 他用了几天来痛苦， dengan beberapa hari dia menangis dan menderita demi itu. 他痛苦以后， Ketika dia menangis setelah beberapa hari, 他就起来带领人重建这个城墙。 dia pun bangun dan memimpin orang Israel membangun kembali 从 tembok 历 Yerusalem. 史里面，我们看到这个重建的城墙是在52天，他们完成这个重建。 Kita melihat dari kitab Nehemia bahwa pembangunan tembok Yerusalem itu berlangsung 52 hari saja. 它的建的墙的长度是4公里4公里啊， Dan panjang daripada tembok itu adalah 4 km 高度是12米， dan tingginya 12 meter 宽度是2.5米。 dan lebarnya adalah 2,5 meter. 你们做工程师的应该知道，在52天能够建成这样大、这样广、这样长的这个城墙是不容易的。 Engkau yang bergerak di bidang konstruksi atau sipil, kalau engkau mendengar ini bahwa tembok sepanjang 4 km, tinggi 12 dan lebar 2,5 meter diselesaikan dalam 52 hari, itu bukanlah sebuah pekerjaan yang gampang. 所以有人说这个是一个神迹。 Dan ini ada yang mengatakan sebuah kemustahilan. 为什么他能够尼希米能够完成这个建筑？ Kenapa Nehemia bisa menyelesaikan ini? 有2个原因。 Ada dua hal. 第一个原因，他是对犹太人的爱太大了。 Pertama, betapa besar kasih cintanya kepada bangsanya umat Israel. 其实尼希米当时是过着一个很舒服的生活， Engkau tahu pada saat itu Nehemia menjalani sebuah kehidupan yang sangat nyaman. 他没有什么需要。 Tidak ada kebutuhan lagi. 但是当他听到他的同胞、他的犹太人痛苦的时候， Tapi ketika dia mendengar umat Yahudi, umat sebangsanya itu berada di dalam penderitaan, 因着他爱他们的心，他就起来去帮助他。 dengan hati mengasihi mereka, dia pun bangun untuk mau datang menolong mereka. 所以因着尼希米很大的爱，他就能够完成这个工程。 Dengan kasih yang begitu besar daripada Nehemia, dia bisa merealisasikan pekerjaan restorasi ini. 当然，第2个原因 Tentu alasan kedua 就 adalah 是上帝的帮助。 pertolongan daripada Tuhan. 我们也是知道尼希米祷告， Kita mengetahui, kita membaca, dia berdoa. 上帝帮助他们，
Tuhan menolong mereka 使他们完成这个工程。 sehingga pekerjaan ini bisa diselesaikan. 所以从尼西米的故事，我们学习一个功课， Dari cerita Nehemia kita belajar satu hal. 就是尼西米爱他的国家的人， Nehemia mengasihi umat sebangsanya, 尼西米爱犹太人。 mengasihi umat Yahudi. 我们爱不爱？我们是否爱我们的教会？ Dan kita apakah mengasihi juga gereja kita? 我们是否爱耶稣基督给我们的教会？ Apakah kita mengasihi gereja yang Tuhan berikan kepada kita? 我知道这个问题是很难回答的， Tentu ini pertanyaan tidak gampang dijawab. 因为这一个问题是很抽象的问题。 Karena ini adalah pertanyaan yang abstrak. 你爱耶稣的教会吗？ Apakah engkau mengasihi GKY? 你爱 GKY Puri Indah 吗？ Engkau mengasihi GKY Puri Indah? 很难回答这个问题。 Susah menjawabnya. 但是我用比较简单的问题来问你： Tapi dengan lebih konkret, lebih sederhana saya pertanyakan. 你是否接受 GKY Puri Indah 成为你的家， Apakah engkau menerima GKY Puri Indah sebagai keluargamu? 还是你就是在教会里面就是觉得你还是一个客人，还是更惨的一个教会的顾客？ Apakah engkau merasa sebagai keluarga gereja ini atau engkau di sini hanya menjadi tamu atau konsumen saja? 你是否来到教会，你的态度是什么？ Bagaimanakah sikapmu ketika engkau datang ke gereja? 你觉得来到教会是回家， Engkau kalau merasa engkau datang ke gereja, engkau pulang ke rumah, 这个教会是你的家， inilah rumahmu. 弟兄姐妹是我家人， Dan saudara-saudara seiman adalah anggota keluarga saya. 我们是彼此相爱、彼此服侍的 Kita 人。 saling mengasihi dan saling melayani. 所以，当我们觉得我们的态度是这个是我的家， Kalau kita dengan sikap merasa inilah rumahku, keluargaku, 跟假如我的态度是我来这里，我是一个客人， dan apabila kita datang ke gereja, kita hanya sebagai tamu, 是很不一样的。 itu tentu ada sebuah perbedaan yang sangat besar. 我感谢上帝，昨天我参加一个讲座， Saya bersyukur kepada Tuhan kemarin saya ikuti satu seminar. 是我们要纪念我们的GKY 这个总会80周年纪念，我们举行一个讲座。 Ada sebuah seminar yang berbicara tentang HUT, terkait dengan HUT ke-80 GKY. 其中一个题目就是讲到我们 GKY 国语堂的80年的历史。 Dan salah satunya adalah tentang sejarah 80 tahun GKY. 有一个讲员这么说： Seorang pembicara berkata demikian. 我们能够经过80年的时间， Kita bisa melewati 80 tahun 是因为有很多的会友爱国语堂。 karena dari dulu sampai saat ini banyak jemaat-jemaat yang mengasihi gereja GKY. 他们看国语堂成为他们的家， Mereka melihat GKY adalah keluarga atau rumah mereka. 所以他们忠心于国语堂。 Dan oleh sebab itu mereka setia terus kepada 所 GKY. 以，假如你以为你看国语堂教会成为你的家的时 Kalau 候， engkau menganggap GKY adalah rumahmu, 你的态度会不一样。 sikapmu pasti akan berbeda. 无论教会是好，不论教会是不好，这个是我的家。 Inilah rumahku, baik buruknya rumah ini adalah rumah saya. 假如教会里面有很多的好处，我为着好处来感谢上帝。 Saya bersyukur berterima kasih kalau di dalam gereja saya ada banyak kebaikan-kebaikan. 假如教会有很多软弱，有很多的需要，有很多的不足，这个是我的责任来补充这个不足。 Kalau di dalam gereja saya ada kelemahan, ada ketidakbaikan, inilah rumah saya yang perlu saya bertanggung jawab untuk memperbaikinya. 这个讲员也是这么说。 Dan juga dia berkata demikian. 今天很多人来到教会，带着一个客人的态度。 Banyak orang datang ke gereja membawa sikap hati sebagai seorang tamu. 假如教会的情况跟我的需要不一样的时候， Saat kepentingan saya sudah berbeda dengan apa yang ada di dalam gereja, 我就去找另外一间教会。 saya pergi mencari sebuah gereja yang lain. 假如看到我的今天的讲员我不喜欢的时 Kalau 候， hari ini pengkhotbahnya tidak saya senangi, 我就去找
另外一间教 Saya 会， pergi ke gereja tetangga. 我跟着我需要的讲员去参加教会聚 Saya 会。 ke gereja lain karena itu pengkhotbahnya sesuai dengan hati saya. 所以弟兄姐妹们，我们今天要学习的第一个功课就是， Pelajaran pertama saudara-saudari yang kita bisa pelajari hari ini adalah 我们要爱上帝的教会， kita harus mengasihi gereja Tuhan. 我们要看这个教会是我们的家， Kita harus melihat gereja ini adalah rumah saya. 是否好还是不好，这个是我的家， Baik buruknya pun ini adalah rumah saya. 我要忠心于这个家。 Saya mau setia terus di dalam rumah ini. 我不是因为要得到什么益处，我来到教会。 Bukan karena saya mempunyai kepentingan sesuatu saya datang ke gereja ini. 所以每一次我来到教会，我就回家。 Setiap hari, setiap kali saya datang ke rumah, saya kembali ke rumah. 我回家就得到安慰， Saya datang ke gereja, saya mendapat penghiburan. 我回家就得到力量。 Dan di dalam gereja, di dalam rumah ini saya mendapat kembali kekuatan. 这个是第一个功课。 Inilah pelajaran pertama. 第二个功课 Pelajaran kedua, 就是我们需要为教会、上帝的教会来祷告。 kita harus berdoa untuk gereja kita. 今天的经文告诉我们，尼西米祷告。 Kita membaca tadi bahwa Nehemia berdoa. 第5节到11节记载尼西米很长的祷告。 Ayat 5 sampai 11 mencatat betapa panjangnya doa daripada Nehemia. 讲到尼西米的祷告，我们发现到2件很吸引人的事情。 Ada dua hal yang sangat menarik kalau kita pelajari tentang doa Nehemia ini. 第一就是讲到尼西米祷告的内容。 Yang pertama adalah isi doa Nehemia. 第一，他承认上帝的伟大，上帝的慈爱。 Pertama, dia mengakui akan kuasa dan kasih Allah. 他也是承认犹太人的罪恶。 Dan dia juga mengakui bangsa Yahudi yang berdosa. 但是更重要的， Tapi yang lebih penting, 他求上帝赦免他的民族，就是犹太人。 dia memohon Tuhan mengampuni umatnya, bangsa Yahudi. 他也是祷告祈求上帝复兴他的百姓，他的这个民族。 Dan juga dia memohon adanya pemulihan dari Allah untuk bangsanya, bangsa Yahudi. 从这里我们学习到一个很重要的功课， Ada satu pelajaran penting. 我们时常祷告， Kita sering berdoa. 但是我们祷告是为自己祷告， Betapa seringnya kita berdoa hanya demi saya sendiri. 为我的工作祷告， Untuk pekerjaan saya, 为我的家庭祷告。 keluarga saya. 我们不是为教会祷告， Bukan berdoa untuk gereja. 更我们没有为教会的复兴祷告， Apalagi berdoa untuk pemulihan gereja. 所以我们需要为教会祷告。 Oleh sebab itu kita perlu berdoa bagi gereja. 第二，我们看这个他祷告的这个什么里面的内容是很长的， Dan doanya juga panjang. 在第1章有11节， Pasal 1 ada 11 ayat. 7节里面记载这个祷告的内容。 Ada 7 ayat yang mencatat isi daripada doa Nehemia. 这个是象征尼西米他最重要的侍奉是祷告， Ini menekankan pentingnya pelayanan Nehemia adalah dia berdoa. 所以圣经强调尼西米爱他的民族， Di dalamnya Alkitab mencatat Nehemia mengasihi umat Israel. 我们要爱上帝的教会。 Kita harus mengasihi gereja Tuhan. 尼西米为他的国家祷告， Nehemia berdoa untuk bangsanya. 我们也是要为我们的教会祷告。 Kita pun harus berdoa untuk gereja kita. 到这里，我们要停一下，我们要自我审查， Kita mau refleksi diri dan kita pause berhenti sebentar. 我们是否有没有为我们的教会祷告？ Apakah kita berdoa untuk gereja kita? 弟兄姐妹们，你是否有为该约布利印达祷告吗？ Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apakah engkau berdoa untuk gereja Puri Indah? 我要承认说， Saya harus mengakui 我们不够祷告， kita kurang berdoa. 我们不够殷勤的祷告， Kita kurang rajin berdoa. 传道人不够祷告， Hamba Tuhan kurang berdoa. 这事不够祷告， Majelis kurang berdoa. 这委不够祷告， Pengurus juga kurang berdoa. 我们的侍奉的弟兄姐妹们也不够祷告， Yang melayani juga kurang berdoa. 我们会友也不够祷告。 Juga demikian halnya dengan jemaat kurang berdoa. 假如今天我问你， Hari ini kalau saya bertanya kepada engkau, 不用回答我哈，心里回答就 di 够了。 dalam hatimu saja engkau menjawab, tidak perlu engkau menjawab saya. 有谁
昨天晚上为我今天讲道祷告。 Siapakah tadi malam berdoa untuk saya yang berkhotbah hari ini? 你们当中有谁昨天晚上为今天的聚会祷告？ Siapakah di antara kamu yang tadi malam berdoa untuk acara kebaktian hari ini? 假如你说你爱教会， Kalau engkau berkata engkau mengasihi gereja, 你爱 GKY Puri engkau Indah， mengasihi GKY Puri Indah, 你不曾经为教会祷告， engkau tidak pernah berdoa untuk GKY Puri Indah. 那个是不对的。 Itu tidak benar. 你是否时常为教会的传道牧师祷告？ Apakah engkau sering berdoa untuk hamba Tuhan Gereja Puri Indah? 好像刚才我说的，你是否为教会的复兴来祷告？ Apakah engkau berdoa untuk pemulihan kebangunan daripada gerejamu? 曾经在上帝的面前真正跪下来恳求上帝，上帝啊，求你赐给我们的教会GKY Puri Indah大大的复兴。 Tuhan, dengan berlutut dan berdoa engkau mengatakan, Tuhan, engkau pulihkanlah sebuah kebangunan rohani di Gereja Puri Indah. 还有另外一个问题， Dan satu pertanyaan yang kedua, 你曾经来到上帝的面前， engkau datang ke hadapan Tuhan. 求上帝使用你成为多人的祝福， Engkau berdoa agar engkau menjadi saluran berkat bagi banyak 求上 orang. 帝使用你成为多人的祝福。 Tuhan pakai saya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 假如你们在上帝的面前求上帝祝福你，我不用问，你们一定为这事情祷告 Saya 的。 tidak perlu bertanya kepada engkau kalau engkau berdoa untuk berkat dirimu sendiri. 就上帝祝福你的工作，那个一定你为这件事情祷 Engkau 告。 pasti berdoa untuk Tuhan berkati pekerjaan saya. 但是你曾经在上帝的面前恳求上帝啊，求你使用我成为多人的祝福。 Apakah engkau pernah berdoa, ya Tuhan, pakailah ini saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. 所以我再次说， Sekali lagi saya berkata, 我们不够祷告。 kita kurang berdoa. 假如我们爱我们的教会， Kalau kita mengasihi gereja kita, 我们要祷告。 kita harus berdoa. 回到昨天的讲座里面， Kembali kepada seminar kemarin, 一个讲员这么说： ada satu pembicara lain berkata, 以前GKY国语堂复兴其中一个秘密，其中一个什么？一个因素很重要的因素就是祷告。 dia berkata, salah satu kunci keberhasilan daripada kebangunan ataupun majunya Kuaitang adalah banyak orang berdoa untuk kebangunan GKY. 他们说以前人家认识国语堂是祷告的教会， Dulu orang mengenal GKY sebagai gereja berdoa. 国语堂是很喜欢祷告的教会。 GKY adalah gereja yang senang berdoa. 现在我们慢慢的离开这个祷告的属灵的训练。 Dan hari ini kita mulai pelan-pelan meninggalkan kebiasaan spiritual kita berdoa. 所以我们要悔改， Oleh sebab itu kita harus bertobat. 我们要兴起我们祷告的精神， Kita harus kembali memulihkan semangat berdoa kita semua. 我们来为教会祷告， Mari kita berdoa untuk gereja 我们越为教会祷告， dan juga berdoa untuk gereja. 我们越为教会祷告，我们越爱我们的教会。 Semakin kita berdoa untuk gereja, kita akan semakin mengasihi 我 gereja. 们越爱我们的教会，我们越为我们的教会祷告。 Semakin kita mengasihi gereja, kita akan semakin banyak berdoa untuk 相 gereja. 反的， Sebaliknya, 假如你不曾经为教会祷告， kalau seandainya hari ini engkau belum pernah berdoa untuk gereja, 很大可能你不爱上帝的教会。 besar kemungkinan engkau tidak mengasihi gereja Tuhan. 因此，弟兄姐妹们， Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, 我回到刚才我开始的故事里面，我讲的故事 saya kembali kepada cerita saya yang tadi. ，Nokia 能够失败，能够倒闭， Nokia bisa bangkrut, bisa gagal. 欧洲的教会能够被关闭。 Gereja di Eropa bisa tutup. GKY Puri Indah 是否有一天会成为博物馆？ Apakah GKY Puri Indah suatu hari bisa menjadi sebuah museum? 当然，这不是我的祷告哈， Ini bukan doa saya, 这也不是我的希望。 bukan harapan saya. 我说有可能， Saya bilang mungkin. 假如我们活在这个很舒服的，觉得所有的事情也没有什么事情，我们还不错，我们就是照常这么走，我们有一天会落在好像欧洲的教会的情况。 Bisa saja terjadi seandainya kita semua masing-masing mempertahankan kondisi status quo. Kita merasa kita nyaman hidup di dalam zonanya.
dan kita tidak melakukan apa-apa. 我时常说，我们传统的教会好像国语堂，我们怎么样衡量我们教会的这个健康的情况？ Kita sebagai gereja tradisional sering kita mengatakan bagaimana kita menilai kondisi daripada gereja kita ini. 我们时常用所谓的 ABC 来衡量我们教会健康的情况。 Kita sering menilai kesehatan daripada gereja-gereja tradisional dengan ABC. A 就是 attendance 教会参加的人数。 Yang pertama adalah A, attendance, kehadiran daripada jemaat di kebaktian-kebaktian. 哇，假如我们看到还是很多人来参加教会呀，不错啦，还好啦。 Sudah oke kalau banyak orang datang beribadah ke gereja. B 就是 building B, building, bangunan. 啊，我们的建筑物也不错，人气也是算好啊。 Bangunan kita baik, AC juga nyaman. 我们还是很舒服，这边敬拜上帝。 Kita nyaman beribadah di sini. C 就是 cash，就是经济。 Yang C yang ketiga adalah cash flow, yaitu keuangan gereja. 我们的教会的这个经济啊不错，还是够用。 Kondisi keuangan gereja cukup. 所以，假如 ABC 没有问题，我们的教会没有问题。 Kalau ABC oke, gereja oke. 但是，假如我们用今天上帝的话语来衡量我们的情况， Kalau kita mau menilai sesuai firman Tuhan hari ini, kondisi gereja, 我们的衡量的因素是不一样。 faktornya, parameternya sudah berbeda. 第一，我们要看我们是否爱我们的教会， Pertama, apakah kita mengasihi gereja kita? 我们忠心于我们的教会。 Kita setia kepada gereja kita. 第二， Yang kedua, 我们是否为我们的教会祷告？ apakah kita berdoa untuk gereja kita? 所以我们要弟兄姐妹们，我们不单单喜欢来教会有什么活动，喜欢来教会参加聚会。 Ya, kita jangan hanya senang kalau kita datang ke gereja, ada banyak kegiatan, ada banyak program-program. 但是我们要多为教会祷告。 Tapi yang penting adalah kita harus banyak berdoa untuk gereja kita. 最后，我托付弟兄姐妹们做一件事情： Terakhir saya mendorong Bapak Ibu melakukan satu hal. 我们每一天为我们的教会为一件事祷告， Setiap hari kita berdoa untuk satu hal di gereja, untuk gereja kita. 为教会的执事执委祷告， Berdoa untuk majelis pengurus gereja, 教会的传道人祷告， untuk hamba Tuhan di gereja, 教会的福利的侍奉、 pelayanan diakonia, 财传的侍奉、 pelayanan misi, 培育的侍奉， pembinaan, 还是年轻人、儿童的侍奉、 pelayanan kaum muda dan anak-anak, 年长的地方侍奉， juga untuk kaum lansia, 还是教会的设备，我们的需要我们祷告。 untuk berdoa untuk fasilitas juga. 我相信，假如你每一天为教会一件事情祷告， Saya percaya kalau engkau satu hari berdoa satu hal untuk gereja ini, 你对教会的态度不一样。 engkau akan memiliki sikap yang berbeda untuk gereja 我 ini. 们每一个礼拜有大概1000人来参加聚会。 Setiap minggu ada hampir 1000-an jemaat. 假如1000人每一天为教会一件事情祷告， Kalau ada 1000-an jemaat yang datang setiap minggu ke gereja, mereka satu orang berdoa untuk satu hal setiap hari. 每一天有1000个为教会祷告的， Ada satu hari ada 1000 doa daripada jemaat GKI Puri Indah. 我相信我们的教会会复兴， Dan saya percaya gereja kita akan mengalami sebuah kebangunan. 上帝会祝福我们。 Tuhan akan memberkati kita. 但愿上帝祝福弟兄姐妹们。 Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau meneguhkan kami melalui firman yang kami sudah dengar pada siang hari ini. Tuhan, kami mau menjadi murid-murid sejati-Mu, kami mau mengasihi gereja-Mu, dan kami masing-masing Tuhan mau bertekad untuk berdoa bagi gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar firman saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.